بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. Maka tak kala Nabi Isa AS merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka, yakni kaum Yahudi, berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah. Dan saksikanlah wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul-Mu. Oleh itu suratkanlah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui keesaan-Mu dan kebenaran Rasul-Mu. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancangkan tipu daya hendak membunuh Nabi Isa AS. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu. Lalu aku menghukum memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Adapun orang-orang kafir, maka aku, yakni Allah, akan menyeksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada orang-orang zalim. Demikianlah perihal Nabi Isa yang kami membacakan kepadamu wahai Muhammad. Adalah ia sebahagian dari hujah-hujah keterangan yang membuktikan kebenarannya. Dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmah, pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi dalam mengisahkan Nabi Isa AS. Bermula daripada ayat 52 sehingga ayat 58. Dan surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada juzuk yang ketiga. Kalau sebelum ini, kita telah menceritakan bagaimana mukjizat Nabi Allah Nabi Allah Isa AS. Berbagai mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya.
bermula dengan irhas, yakni berkata-kata ketika baru dilahirkan, sehinggalah mengetahui apa yang dimakan, apa yang disimpan di rumah masing-masing, dan menyembuhkan orang yang sakit, orang buta, orang sopak, serta menghidupkan orang mati, dan juga membina atau membentuk patung, membentuk dengan tanah haiwan yang kita sebut semalam, iaitu khufash atau kelawar, lalu terbang. Kesemua mukjizat itu untuk membenarkan kerasulan Nabi Isa AS. Oleh kerana pada zaman Nabi Isa, pemerintahnya zalim, bukan pemerintahnya kufur, bukan pemerintahnya mula melanggar semua peraturan hukum hakam Taurat, bukan memindanya, sehingga datang Nabi Allah Isa, dan demikian juga Nabi Allah Yahya, demikian juga sebelumnya Nabi Allah Zakaria. Mereka berada pada satu zaman berhadapan dengan raja yang zalim bernama Herodes, dan juga berhadapan dengan kelompok-kelompok kafir dalam pemerintahan. Maka lihat bagaimana dakwah ketiga-tiga Nabi ini. Kita telah ceritakan bagaimana gugur syahidnya Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Maka kali ini kita nak menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, bila mana dia mengetahui bahawa kaumnya memang benar-benar menolak. Bukti penolakan itu ialah pembunuhan Nabi Yahya dan pembunuhan Nabi Allah Zakaria. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ahassa Isa", bila mana Isa merasakan. Perkataan ahassa, yakni merasakan dengan yakin. Bagaimana yakin? Pertama, melalui wahyu. Yang kedua, melalui bukti-bukti dengan pembunuhan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Zakaria. Kerana itu Allah menyebut falamma ahassa Isa minhumul kufur. Allah menyebut falamma ahassa Isa, bila mana Nabi Isa merasakan, meyakini minhumul kufur, bahawa kaumnya, yakni orang Yahudi, akan menolak dakwah. Dan keyakinan Nabi Isa ini berasaskan pertama wahyu, dan yang kedua perbuatan mereka dan sikap mereka membunuh Nabi-Nabi. Mereka telah membunuh Nabi Allah Zakaria dengan digergaji kepalanya. Dan demikian juga mereka membunuh Nabi Allah Yahya. Dan bila Nabi Isa melihat penentangan yang begitu teruk sampai peringkat membunuh Nabi, dan yang membunuh ini atas arahan pemerintah, maka Nabi Isa mengetahui bahawa kebenaran sedang diperangi. Bila kebenaran sedang diperangi, menjadi tanggungjawab Nabi Isa AS, bukan siapa sahaja yang memperjuangkan agama Allah, menyediakan kelompok yang akan mempertahankan agama Allah. Dan Nabi Isa berseru, "Qala man ansari ila Allah", siapakah orang yang akan menolong dan membantu aku bagi menegakkan agama Allah? Kerana kita tahu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, likulli nabiyyin hawari, bagi setiap Nabi itu hawari, ada pembantu dan penolong. Maka bila Nabi Isa AS berkata, siapa yang akan membantuku bersama-sama dengan aku berdakwah pada jalan Allah? Qala al-hawariyun, dan berkata golongan hawariyun. Hawari ialah pilihan, orang-orang pilihan. Itu perkataan hawari. Dan hawariyun ialah dalam penafsiran ayat ini ashabu Isa wa ansaruhu wa asfiyauhu. Artinya teman-teman Nabi Isa, pembantu-pembantu Nabi Isa, dan pendukung-pendukung setianya. Dan jumlah mereka tak ramai, 12 orang. Bahkan menjadi sunnatullah, kelompok yang benar ini tidak ramai, untuk menunjukkan bahawa kemenangan itu datang dari Allah dengan mukjizatnya, dengan pertolongannya. Kerana itu Allah sebut dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kejadian kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah senantiasa bersama dengan orang sabar. Maka bila Nabi Isa menyeru kepada kaumnya, siapa yang akan membantuku? Maka 12 orang ini berkata serentak, nahnu ansarullah,
kamilah pembantu-pembantu agama Allah. Amanna billah, kami benar-benar beriman dengan Allah. Washhad, dan engkau menjadi saksi dan bukti wahai Nabi Allah, bi anna muslimun, kami benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyebut sifat Ansarullah yang membantu Nabi Isa dalam dakwahnya, yang bersama-sama dengan Nabi Isa bagi menentang kemungkaran pemerintah yang zalim pada zamannya, penyelewengan yang dilakukan pada zamannya. Maka golongan Hawariyun ini, atau disebut juga sebagai golongan Ansar, yang tidak teragak-agak untuk menyahut panggilan dan juga tawaran Nabi Isa. Seorang yang bila benar imannya, maka dia tak pernah teragak-agak dalam suatu perkara kebaikan. Tetapi orang yang ada masalah keimanannya, pasti dia teragak-agak dalam kebaikan. Tetapi kebaikan ini, dia akan datang dalam hati dan jiwa kita. Bila iman kita kuat, ia seperti tadahan yang amat bersedia menerimanya, maka dia tak akan teragak-agak. Tapi kalau iman kita ada masalah, setiap kebaikan kita teragak-agak. Kita fikir untung rugi lah, kita fikir akibat dan risiko lah, kita fikir benda tu, benda ni lah, banyak. Akhirnya kita tak jadi buat kebaikan. Tetapi orang beriman sebenar, bila ditawarkan dengan kebaikan, walaupun terpaksa harga diri ataupun nyawa menjadi galang ganti, maka dia tak teragak-agak. Kamilah penolong agama Allah. Lalu Allah Ta'ala menceritakan di antara sifat mereka, yakni Ansarullah, bertadarru', merendahkan diri pada Allah, berdoa. Allah merakamkan doa mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan, wattaba'na rasul, dan kami ikut Nabi Allah Isa AS, faktubna, maka catatkan kami, tuliskan kami, tetapkan kami, ma'asyahidin, di kalangan orang-orang yang menyaksikan. Orang-orang yang menyaksikan kebenaran, mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Kata ini ialah sifat Hawariyun atau sifat Ansar yang saya sebut tadi. Yang pertama, mereka tidak, oleh kerana iman mereka kuat, mereka tidak teragak-agak untuk menerima tawaran Nabi Allah Isa AS menjadi pembantu agama Allah Ta'ala. Dan mereka ada satu sifat, bahawa kekuatan mereka itu kerana mereka senantiasa berdoa pada Allah. Tuan-tuan, kita nak tahu orang tu kuat ke orang tu lemah, bagaimana dia dengan Allah. Kalau dia sentiasa mengadu pada Allah, angkat tangan pada Allah, merendah diri pada Allah, inilah orang yang kuat dalam melalui pancaroba hidup. Tapi orang yang tidak pernah merendahkan diri pada Allah, tak pernah mengangkat tangan kepada Allah, tak pernah memohon kepada Allah, sebenarnya dia mempunyai jiwa yang rapuh. Jiwa yang retak menunggu belah, retak menunggu hancur. Dia cuma menunggu sedikit ujian, maka dia pun akan jatuh. Kan itu penting kita daripada awal lagi senantiasa kita katakan merendahkan diri kepada Allah SWT dengan berdoa. Doa itu, tuan-tuan sekalian, ialah lambang, kita katakan lambang kepada tawaduk kita kepada Allah SWT. Bila benar tawaduk kita pada Allah, maka benar pula doa kita pada Allah. Bila tidak benar rendah diri kita pada Allah, tidak benar pula doa kita pada Allah. Sebab itu, bila kita berdoa pada Allah, tunjukkan kesungguhan. Kerana kesungguhan doa itu datang daripada iman yang bersungguh-sungguh. Tapi orang berdoa masih main-main. Orang berdoa, kita katakan, dalam hati yang lalai. Pertama, itu tanda lemah hati dan imannya. Yang kedua, Allah tak peduli doa macam ni. Allah takkan terima doa daripada orang yang hati lalai, orang yang hati sibuk dengan hal-hal yang lain, tidak merendahkan diri kepada Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, selepas menyebut tentang Nabi Isa berjaya menyediakan satu pasukan khas Ansarullah. Walaupun jumlah mereka ni tak ramai, 12 orang, tapi jumlah ini cukup. Kerana sebenarnya dalam perjuangan kita tak perlu ramai, kita cuma perlukan orang setia. Kita tak perlukan ramai, kita cuma perlukan orang yang setia. Dan ini yang ditunjukkan dalam perjuangan Nabi Isa AS. Sama juga tuan-tuan, kita dalam bersahabat, tidak penting ramai, tapi kita perlukan yang setia. Sahabat yang setia.
kawan-kawan yang baik, yang setia. Maka itu yang kita lebih perlukan berbanding jumlah ramai, yang akhirnya menjadi beban pada kita. Jarang orang menekankan tentang kualiti ini. Maka Nabi Isa AS menekankan kualiti ini. Nabi Isa tahu dalam pergerakan dakwah ini, dia tak perlukan ramai orang, tetapi dia perlu orang setia. Kerana banyak kerahsiaan, kerana banyak taktikal, kerana banyak strategik, kerana bayar mahal harganya. Contoh, benda yang mahal biasanya tak banyak. Benda tu tak banyak. Mungkin ada sebiji, dua biji je. Sebuah, dua buah je. Sama dengan nilai perjuangan. Bila benar-benar orang tu hebat, mereka ni tak ramai. Maka sesudah Nabi Allah Isa menyediakan kelompok yang bersama-sama berperang dengannya, maka Allah menyebut wa makaru, dan musuh sebelah sana sedang melakukan perancangan. Raja Herodes menghantar semua bala tenteranya untuk menangkap Nabi Isa, menawannya atau membunuhnya. Maka Nabi Isa AS dengan strateginya menyembunyikan setiap pergerakan dia. Dia bergerak kat mana, maka tak ada orang ketahui. Hanya kalangan Hawariyun sahaja yang tahu. Bayangkan tuan-tuan, kelompok kecil ini melawan kerajaan yang besar. Kerajaan hantar semua bala tentera, semua SP dia untuk mengintai di mana Nabi Isa berada. Dan Nabi Isa itu bergerak satu tempat pada satu tempat yang lain bersama Hawariyun. Maka penting Nabi Allah Isa AS menyediakan, menyampaikan semua wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Ya, Nabi Isa tahu kesudahannya bagaimana, sebagaimana para Nabi dan para Rasul. Dan Nabi Isa tahu watak orang Yahudi bagaimana. Bila mereka tidak suka pada Nabi, mereka akan membunuhnya. Itulah sejarah orang-orang Yahudi. Dan sejarah itu tidak jauh daripada zaman Nabi Isa. Nabi Isa melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana sepupunya Zakaria, Yahya dibunuh. Dan bagaimana bapa saudaranya Zakaria juga dibunuh. Yang isteri kepada ibu saudaranya. Maka Allah menyebut wa makaru, mereka buat perancangan macam-macam. Wa makarallah, mereka lupa segala perancangan mereka itu berada dalam takdir Allah, berada dalam kuasa Allah, berada dalam izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khairul makirin. Allah sentiasa menentukan kebaikan kepada orang yang benar-benar memperjuangkan agamanya. Tuan-tuan, disebut dalam hadis, Allah tidak pernah menentukan suatu takdir kepada orang beriman melainkan baik. Melainkan baik. Illa kana lahu khairan, melainkan baik baginya. Walaupun musuh menyangka ini cara untuk memadamkan, menjatuhkan, menggelapkan, atau cara untuk menguburkan dakwah para Nabi, dakwah orang-orang yang berdakwah. Perancangan mereka itu seringkali gagal. Orang yang cuba ditindasnya, yang cuba ditutup suaranya, akhirnya suaranya makin berkembang, dakwahnya makin berkembang, dan keberaniannya makin terselah. Maka ini disebut wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa, dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan menyempurnakan kamu wahai Isa. Perkataan mutawaffika secara makna literal ialah mematikan kamu. Wa rafi'uka, dan mengangkat kamu ilayya kepada aku. Wa mutahhiruka, dan menyucikan kamu minal ladzina kafaru, daripada pengaruh-pengaruh orang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uk, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, kalangan Hawariyun, fawqal ladzina kafaru, mengatasi darjat orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak. Baik, apa cerita mutawaffika? Kalau kita lihat dalam terjemahan kita, mutawaffika mengambil kamu dengan baik. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini, kerana kita tahu akidah kita, akidah ahli sunnah, akidah orang beriman, Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Tetapi orang-orang Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa itu mati. Dibunuh dan disalib. Kemudian selepas disalib, barulah dinaik ke langit. Itu akidah orang-orang Kristian.
Manakala akidah orang-orang Yahudi pula, Nabi Isa dibunuh. Dan cukup dia mati. Nabi Isa dibunuh, disalib, maka dia pun mati. Habis cerita. Ini perbezaan 3 pandangan. Yang pertama, orang Islam mengatakan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan dia akan turun pada akhir zaman berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagaimana Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Dengan sabdanya, baginda menyatakan, "Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman ajilan falyaksiranna as-salib wal yaqtulanna al-khinzir wal yada'na al-jizyah wal yada'unna al-jizyah wala tutrakunna al-qalas." Maksudnya, demi Allah, Isa anak Maryam akan turun di akhir zaman sebagai pemerintah yang adil. Falyukassiranna as-salib, dia akan mematahkan salib. Wala yaqtulanna al-khinzir, dia akan membunuh babi. Wala yad'unna al-jizyata, dia tidak akan menerima jizyah. Wala tatrukunna al-khalas, segala kemewahan ditinggalkan. Kerana semua orang pergi berperang bersama dengan Nabi Isa AS. Semua orang sibuk berperang dan berjihad. Baik, bila kita katakan Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa AS dengan perkataan inni mutawaffika. Baik, at-tawaffi asalnya memberi maksud imatatul adiyah, mati. Tapi tawaffi di sini, kata ulama, dia ada satu perkataan takdim dan takhir. Apa maksud takdim dan takhir? Iaitu bila disebut di sini, Allah berfirman, "Wa Isa, aku akan mematikanmu dan mengangkat kamu." Maksudnya, "Wa Isa, aku akan mengangkat kamu kemudian mematikan kamu." Artinya, proses pertama Nabi Isa akan diangkat ke langit, kemudian turun dan memerintah di bumi, kemudian dimati sebagaimana nabi-nabi lain mati. Ini dalam uslub balagha dipanggil takdim dan takhir. Macam contoh gini tuan-tuan, kita bercakap seorang yang kita temu duga dia untuk bekerja. Dia belum kerja, kita dah cerita gaji. Baik, awak bulan ni akan dapat gaji 2,000 sebulan. Belum lagi kerja, tapi kita dah cerita dulu gaji. Belum cerita kerjanya apa, cerita gaji ni dulu. Maka sama juga Allah Ta'ala menceritakan, "Wa Isa, akhirnya kamu juga akan mati. Dan kamu sebelum itu akan diangkat oleh Allah ke langit." Dan setengah ulama menyatakan maksud mutawaffi, yakni menidurkan kamu. Kerana setengah ulama menyatakan waktu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, ditidurkan Nabi Isa untuk merasakan aman, kemudian naik ke langit. Tetapi para ulama tafsir menyatakan bahawa di antara Imam Qurtubi, yang sahihnya bahawa Nabi Isa diangkat ke langit bukan dalam keadaan tidur, tidak juga dalam keadaan mati. Dan ini juga pendapat Imam At-Tabari, yang ini disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Artinya, walhasil, yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Allah Isa akan diangkat ke langit tanpa tidur, tanpa mati. Kemudian diturunkan ke bumi, kemudian barulah berlaku kematian dan disolat oleh orang-orang beriman. Dan setengah ulama menyatakan ditanam di sebelah Nabi SAW, di perkuburan di Madinah, yang di sebelah baginda SAW, di kubur di mana makam yang kita ziarah Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, "Waja'ilul ladhina attaba'uk," dan Allah menjadikan orang yang mengikutimu wahai Isa, "fawqal ladhina kafaru," mengatasi darjat orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Di dunia Allah angkat mereka, apatah lagi pada hari kiamat. "Thumma ilayya marji'ukum," kemudian nanti kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. "Fa'ahkum bainakum," maka Allah akan menghukum kamu. "Fima kuntum fihi takhtalifun," apa yang kamu perselisihkan. Perselisihkan apa? Yang dimaksud yang diperselisihkan ini tuan-tuan sekalian, bukan sekadar nak beritahu bahawa pada zaman Nabi Isa semua akan dimatikan dan dihisap. Juga pada zaman kita dimatikan dan dihisap. Kadang-kadang Kristian yang berselisih, yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Yahudi yang berkata Nabi Isa itu anak zina. Dan orang Islam yang berkata Isa itu Rasulullah, pesuruhnya, yang lahir daripada wanita yang suci, betul, ahli ibadat yang kuat, yang bernama Maryam AS. Maka ketiga kelompok ini, Islam, Kristian dan Yahudi, akan diputuskan hal yang sebenar. Apakah dakwaan Kristian
yang cuba mendewakan Nabi Isa, mengangkatnya sebagai Tuhan, anak Tuhan, atau salah satu dari Tuhan. Atau Yahudi yang memfitnah Nabi Isa dengan fitnah yang berat. Atau kebenaran yang disebut oleh Allah dalam Quran, yang disebut oleh Nabi SAW, Isa itu Abdullah, pesuruh Allah. Isa itu adalah Rasul yang telah diutuskan sebelum ini, yang telah mengajak manusia menyembah Allah. Seperti ayat yang kita baca sebelum ini, Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kamu ialah Allah, fa'budu, maka sembahlah. Haza siratum mustaqim, inilah baru jalan yang betul. Bukannya menyembah aku, menyembah Allah, ini jalan yang betul. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, fa'ammal ladhina kafaru, ada orang yang kafir, fa'u'adzibuhum azaban syadida, akan kuazab mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Artinya Allah Ta'ala akan azab orang kafir ini, tuan-tuan sekalian. Bukan sekadar neraka saja di hari akhirat kelak. Bahkan Allah Ta'ala akan mengazab mereka juga dalam kehidupan di dunia. Bagaimana diazab dalam kehidupan di dunia? Bagaimana orang kafir diazab dalam kehidupan di dunia? Sebagaimana Allah Ta'ala beri keamanan kepada orang beriman, sebagaimana Allah beri keamanan pada orang beriman di hari akhirat kelak, demikian juga di dunia Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada orang beriman. Jadi orang kafir ini Allah jadikan dia sentiasa resah, sempit dada, sentiasa berputus asa dengan apa pun masalah. Dihilang pautan, bukan dihilang pergantungan sebenar pada Allah. Kerana hatinya telah mempertuhankan manusia. Hatinya telah bergantung pada manusia, maka dikosong daripada Allah. Dikosong daripada Tuhan yang sebenar. Maka itulah azab di dunia. Maka dia tak ada tempat mengadu. Bila dia mengadu, dia tak akan selesaikan masalah dia, bahkan tekanannya makin tinggi. Berbanding orang beriman. Bila mereka mengadu pada Allah, maka Allah turunkan tekanan. Allah tenangkan dia. Allah amankan dia. Bahkan Allah tunjukkan jalan penyelesaiannya. Kemudian Allah berfirman lagi. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum. Allah akan sempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka pada orang zalim. Zalika natluhu 'alaika minal ayat. Dan demikian kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad akan ayat-ayat kebesaran kami, wa dzikril hakim, dan Al-Quran yang maha bijaksana ini. Jadi Allah tutup dengan apa yang kita baca pada malam ini. Maklumat, sebagaimana kita katakan, maklumat tentang Isa, maklumat tentang Maryam, maklumat tentang Bani Israel tak ramai orang tahu. Dan kebanyakannya tersimpan dalam kitab-kitab yang cuma diketahui oleh para padri. Mereka menyimpannya sebagai satu khususiah ilmu mereka, untuk menunjukkan mereka lebih pandai, lebih alim. Tiba-tiba Allah bongkarkan kisah ini. Bahkan Allah bongkarkan perangai Yahudi. Kerana kalau kita pergi kembali daripada awal, orang-orang Yahudi ini berkata, kenapa Nabi Muhammad patut jadi Nabi? Kenapa tidak diambil daripada orang Yahudi? Maka Allah pun cerita, Allah telah memilih Adam yang bukan Yahudi, Nuh yang bukan Yahudi, dan Allah memilih Ibrahim juga bukan Yahudi, kemudian anak-anaknya oleh daripada Bani Israel. Maka Allah Ta'ala cerita bagaimana kamu Yahudi, apa jenayah kamu? Kamu yang telah membunuh Nabi Isa, kamu telah membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan cuba membunuh Nabi Isa. Kerana itu kamu cuba menyembunyikan cerita-cerita kenabian ini supaya tidak terselah kejahatan kamu. Maka Allah bongkarkan, Allah ceritakan melalui Nabi yang kamu tolak. Kalau dia bukan Nabi, tidak mungkin dia tahu cerita ini. Kerana cerita ini antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa 560 tahun. Bahkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, iaitu lebih daripada 2000 tahun. Tuan-tuan, 2000 tahun punya maklumat. Jangan kata 2000 tahun, 6 bulan punya maklumat pun kita tak ingat. Maka Allah turunkan wahyu tentang maklumat-maklumat tersebut. Tentang Nabi Musa dan bagaimana kejahatan Yahudi, tentang Nabi Isa dan zaman Nabi Isa, bagaimana penentangan mereka pada keluarga yang soleh ini, dan dibunuh satu persatu dengan diselewengkan kitab Taurat. Maka ini semua suatu pembongkaran besar supaya Nabi SAW jangan merasa tertekan. Begitulah perangai Yahudi.
Dan begitulah perangai pada pendengki yang menolak kebenaran. Mereka mempunyai, bukan mereka menolak kebenaran tanda mereka itu betul, tapi mereka ini telah ada sifat-sifat buruk yang menyebabkan mereka tolak kebenaran. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan rasa sedih bila kebenaran ditolak. Kerana orang ni dia tolak kebenaran, mereka sudah punya watak-watak yang jahat sebelum menolak kebenaran. Kerana orang-orang yang punya watak-watak yang baik tidak akan menolak kebenaran. Itu bezanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.